A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan daripada mata pelajaran Usuluddin tingkatan 1 pada bab hadis pelajaran yang ke-6, tajuk Fadlul Wudu, pada muka surat 146 hingga muka surat 151 insyaAllah. Yang mana dalam pelajaran kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan pertama, qiraatul hadisi qiraatan sahihatan, membaca hadis dengan bacaan yang betul. Bayanun ma'anil kalimatil mukhtarah, menerangkan makna kalimah yang terpilih. Syarhul hadisu ijmalan, mensyarahkan hadis secara umum. Bayanun sababun wurudil hadisi, menerangkan sebab wurud hadis, sebab disebutkan hadis ini. Zikrul itmamun wudu'i, menyebutkan tentang kesempurnaan wuduk. Syartan likamali solati, sebagai satu syarat untuk sempurnanya solat. Taudihu fadailul wudu'i, menerangkan berkaitan dengan fadilat wuduk. Zikru ma yurshidu ilaihil hadisi, menyebutkan apa yang boleh apa yang ditunjukkan kepada hadis, apa yang memberi petunjuk akan hadis. Jadi kita teruskan pada muka surat 147, yang mana 147 ni kita tengok yang atas sekali ada hadis, insyaAllah. Jadi kita akan baca hadis ini ya. An-Nu'aimin al-Mujmiri qala raqitu ma'a Abi Hurairata ala zahri masjidi fatawadda'a faqala inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Rawahul Bukhari wa Muslim. Okey ya. Boleh tengok pada hadis ini insyaAllah. Jadi boleh hafal hadis ini dengan sebaiknya. Jadi kita tengok pada ma'anil kalimatil mukhtarah, yang mana disebutkan situ ummati. Yang mana disebutkan situ ummati. Ummati dengan maksud ummatul ijabah, umat yang diterima. Wahum muslimuna, iaitu orang Islam. Yuda'auna, yuda'auna disebutkan situ yunadauna au yusammuna, mereka yang dipanggil ataupun mereka yang dinamakan. Dipanggil atau mereka yang dinamakan. Ghurran, apa maksud ghurran kat sini? Hiya bayadun, keputih-putihan. Fi wajhi, pada wajah. Ghairu fahish, bukan yang wajah yang berdosa. Okey, sampai situ. Itu maksud ghurrah. Bukan kotor atau fahish maksud kotor, keji, hina. Wa muradu bihi mahuna, kat sini ialah dia masukkan ghurrah kat sini. So ambil kat sini ghurrah dengan masuk kat sini, terus saya ambil yang bayadun tadi tu, terus ambil kat situ nurun al-kaini fi wujuhi ummatum Muhammadin, cahaya, nur, cahaya, al-kainun yang dijadikan, fi wujuhi, pada wajah-wajah, ummatu Muhammadin, cahaya umat pada wajah-wajah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahaja. Sebab tu kalau kita tengok dah hadis ni disebut Nabi ni dikenal umat dia dengan apa? Dengan muka-muka dan anggota-anggota wuduk yang bercahaya. Sebab tu kalau kita ambil wuduk tu kena ambil betul-betul. Kalau wuduk kita tu tak sah, tak sempurna, Nabi tak nampak kita sebagai seorang umat.
Nak ke jadi macam tu, so kita kena belajarlah macam mana nak sempurnakan wuduk. Jangan kita basuh ni dah lah ambil wuduk tu secara main-main. Lepas tu tak tengok pun anggota yang dibasuh tu sempurna ataupun tidak basuhannya. Jadi kita dah belajar hadis ni. Sepatutnya kita akan cuba untuk menyempurnakan wuduk. Allahu a'lam. Nanti kita akan tengok sedikit terjemahan daripada hadis. Jadi disebutkan satunya muhajjalina, muhajjala min dawabi, sentiasa, allati qawaimuha, yang mana yang qawaimuha, yang didirikan, dilaksanakan, baidun, menyebabkan dia jadi putih. Wa buradu huna aidan an-nur, dimaksudkan sini juga adalah cahaya. So kita ambil muhajjalina dengan maksud an-nur, muhajjalina dengan maksud an-nur, sama juga ya. Jadi macam yang saya cakap tadi, kita baca sikit. Disebut Roki tu ma'a Abi Hurairah ala zahril masjid. Aku bertemu dengan Abu Hurairah di belakang masjid. Fatawaddoa, maka aku berwuduk. Fatawaddoa, maka kami berwuduk. Faqala, maka aku kata, inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, inna ummati, sesungguhnya umatku, yuda'auna yaumal qiyamati, dipanggil pada hari kiamat nanti, ghurratun muajjalina, dengan cahaya, dengan tubuh badan ataupun anggota wuduk yang bercahaya, min asaril wudu'i, daripada kesan-kesan wuduk. Muka-muka, dan kat sini kita dah tahu ni ghurratul muajjalun ni iaitu muka yang bercahaya kan, kita sebut sini ghurratul muajjalun, muka yang bercahaya, min asaril wudu', daripada kesan-kesan wuduk. Faman istata'a, maka siapa yang mampu, minkum, di kalangan kamu, an yutala ghurratahu, memanjangkan cahayanya. Ghurrah tadi kita baca kat bawah tadi cahaya. Falyaf'al, maka hendaklah dia buat. Maksudnya siapa yang boleh, kalau kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia basuh sampai siku kan. Dia suruh lebihkan. Siapa yang mampu, buatlah lebih. Kalau kita tengok kat dalam hadis, yang buat lebih ni seorang je. Siapa dia? Siapa yang ni, ada anak sahabat tu yang mak dengan ayah dia mati kena bunuh, Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir ni dia seorang je dalam hadis tersebut, dia seorang je yang basuh tangan. Kalau dia basuh tangan sampai ke bahu. Kalau basuh kaki sampai ke lutut. Bila orang tanya kenapa macam tu, dia datangkan hadis ini. Allahu a'lam. Jadi kita terus pada muka surat yang muka surat 148, yang mana disebut kat situ syarhul hadis si ijmalan. Okey, kita baca dulu, lepas tu kita tentukan di manakah poin-poin dia. Yang mana disebut yushirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu, Nabi menunjukkan akan Nabi akan umatnya, bi annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yakhussuhum bi alamati, Allah mengkhususkan mereka dengan alamat, dengan petanda. Fadlu, sebagai satu kelebihan. Wa syarfu, dan sebagai satu kemuliaan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Min baqiyatil umami, daripada sekalian umat. Haitsu yunadihim, tak kala Allah memanggil mereka. Itu poin yang pertama. Allah khususkan umat Nabi Muhammad ini dengan apa? Dengan gelaran ghurratun muajjalun. Allah panggil macam tu. Maka Nabi kenal umat-umat dia dengan muka-muka yang bercahaya. Terus itu poin dia pertama. Terus kita baca kok ada poin kat sini, fayatuna ala ru'usil khalaiq, maka mereka ini datang pada sekalian makhluk-makhluk. Tala'at wujuhum, bergemelapan wajah mereka. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bin nuri, dengan cahaya. Sampai situ.
Tu poin yang kedua. Tengok seterusnya, wadzalika asaru min asari hazil ibadatul azimah. Demikianlah merupakan kesan daripada kesan-kesan ibadah yang agung. Wahya al-wudu'i, iaitu wudu allazi karrarahu, yang mana diulang-ulangnya wudu tadi tu ala hadil a'da'i, atas anggota asyarifatu, yang mulia, ibtigha'i mardatillah, yang mana dibuat buat wudu tu ibtigha'i mardatillah, untuk mendapat redha Allah Taala, wa talaba li sawabihi, dan menuntut pahalanya. Sampai situ cukuplah. Sampai kita ambil ada 2 poin sahaja di situ. Sababun wurudul hadis. Sebab disebutkan hadis ini. Sababul wurud hadzal hadis kama fi sahih Muslim anna Nuaiman bin Abdullah. Ambil kat situ. Anna Nuaiman bin Abdullah, bahwasanya Nuaiman bin Abdullah ra'a Abu Hurairah, telah melihat Abu Hurairah yatawadda, sedang berwuduk. Fayaghsilu wajahu wa yadayhi hatta kada, dia membasuh mukanya dan dua tangannya, hatta kada yablughu mankibai, sehingga sampai kepada mankibai, dua buku lali. Nak ceritanya, maksudnya mankibai, dia baca muka tu penuh, okey, sampai nampak sampai pada mankibai. Mankibai ni apa nama ni lah, siku, 2 siku. Summa ghasala rajulaini, kemudian dibasuh kedua kakinya, hatta rafa'a ila sakin, sehingga terangkat kepada sakin, buku lali, lebih sikit daripada buku lali. Lebih sikit daripada buku lali. Summa qala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fa dzakara hadis, maka dia menyebutkan hadis ini. Maksudnya kalau kita baca, memang disuruh atas kita basuh sampai siku. Siku sini je kan. Siku sini je. Tapi kita ni disuruh untuk lebihkan sikit. Kalau nak lebih daripada tu, kalau mampu silakan. Tapi kita tak biasa, kita tak boleh buat sampai sini. Cukuplah. Sampai situ. Kalau kaki, kita atas buku lali je. Contoh ni buku lali kan. Atas buku lali je. Tapi kalau kita lebihkan sampai sini, lebih baik. Nak lebih daripada tu, kalau mampu silakan. Allahu a'lam. Seterusnya, kita tengok pada itmamu wudu'i syarton likamalis solah. Menyempurnakan wuduk itu syarat bagi sempurnanya solat. Dia kata itmam, menggunakan ayat itmam. Iaitu apa itmam? Menyempurnakan. Macam mana wuduknya sempurna? Dia kata al-wudu'u awalu maqasidit taharah kama marrah, wa qaddamu li umumihi, wa khussat al-a'da'u makhsusatin li'annaha muhallun iktisabul khotoya alladhi yukaffiruha al-wudu'i. Ambil kat situ. Ambil wa khusul a'da'u makhsusatin, dikhususkan a'da'u makhsusatin, anggota-anggotanya tertentu, li'anna, kerananya anggota tertentu tersebut, mahallun, tempat, iktisabul khotoya, membuat dosa, allati yukaffiruha al-wudu, yang mana memadamkannya akan wudu. Maksudnya dengan wudu ini akan memadamkan dosa ataupun menggugurkan dosa. Dalam hadis, dalam satu hadis yang lain, dia menyebutkan bahawasanya wudu ini dia akan setiap titis wudu yang jatuh daripada anggota wudu, setiap titis air wudu yang jatuh daripada anggota wudu itu adalah dia membawa sekali satu dosa kecil. Kalau kita banyak berwuduk, banyak dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya disebabkan wuduk. Furida ma'a faridatus solati, difadukan wuduk tersebut ma'a faridatus solati, dengan kefaduan solat. Itu poin yang kedua. Okey. Wakila ba'da sittata asyhur syahran minal hijri ni apa nama, kalau ditanyalah apakah bilakah difadukan wuduk tadi tu selepas kefaduan solat. Tu kata ni, itu poin yang kedua tadi kan, saya dah sebut tadi kan. Ada mengatakan tadi ba'da sanata asyrata syahran. Ada juga yang mengatakan difadukan wuduk ni selepas 16 bulan.
selepas hijrah. Selepas hijrah, berlakunya hijrah 6 bulan selepas itu ada pendapatnya lain. Wala'allahum, ambil je kat situ furidu ma'a fardiyatu solati, cukup sampai situ. Wala'allahum ala hadza kanu la yasalluna illa bihi. Jadilah mereka itu tidak solat melainkan dengannya wuduk. Lakin tetapi ala sabilin nadbi, tetapi mereka itu akan buat atas dasar sunat au nazafah, untuk membersihkan diri. Wali annahu min syara'il qadimah, dan kerananya merupakan syarat yang telah lepas. Ini cerita apa, kalau dulu dia berwuduk, kalau dulu orang Islam tu berwuduk pasal apa? Pasal dia ni nak buat benda sunat. Dulu tak fardu. Sebelum mereka solat, tak ada kefarduan untuk solat. Sebelum solat mesti ada wuduk. Tak, sebelum tu tak ada. Sebelum turun ayat ataupun turun sebelum ada hadis, maka sebelum ni para sahabat dia berwuduk bukan disebabkan wuduk tu wajib, tapi disebabkan wuduk tu sunat, ataupun untuk membersihkan diri. Ataupun untuk membersihkan diri, sampai situ. Tapi tak apalah, ambilnya atas tu, furida ma'a fardiyatu solati. Al-wudu wajibun qabla solati. Wudu itu ni poin Al-wudu wajibun qabla solati fardun. Wudu itu wajib sebelum solat fardu. Au naflan, ataupun solat sunat. Liqauli ta'ala, dalam Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini. Jadi ayat ni poin ni poin yang ketiga. Ambil wuduk tu sampai ambil ayat tu sekali Jadi tu poin yang ketiga. Seterusnya, wa hadhil ayatu tushiru ila kaifiyatul wudu. Kalau orang tanya apakah kaifiat wujud, datangkan ayat ini. Tu kena hafal sikitlah. Wa amal hadithu fi hadhil mawdu'i. Adapun hadis pada tajuk ini, bayan fadlul lil ghusli mutajawizun alal haddi wajibun lil wudu. Adapun hadis pada tajuk ini, bayanun fadlu, menerangkan kelebihan, lil ghusli, bagi membasuh, al mutajawazu, melebihi, melebihi, anil haddil wajib, daripada had yang diwajibkan, lil wudu'i, bagi wudu. Macam saya cakap tadi, dia sebut kat sini, kau tengok kita sebut ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum. Maka wajarlah, basuhlah akan muka-muka kamu. Kalau kita faham mukanya ni je, tapi disuruh kita basuh sampai bawah ni. Baik lelaki baik perempuan disuruh baca sampai bawah ni. Kena lebih. Ni kena lebih. Sampai sini kan. Ni kalau kan ni muka ni je muka, tapi disuruh lebihkan sampai bawah ni pun kena basuh. Sama juga, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah dua tangan kamu ilal marafiq. Kalau ikutkan marafiq ni siku. Tapi kalau kita baca kat situ, kat hadis disebut kita baca tadi kat depan tadi tu kan. Kita baca kat sebab urut hadis kan. Kita baca kat sebab urut hadis tu, apa yang Sayyidina Abu Bakar buat. Dia kata Sayyidina Abu Bakar ni, Nu'man kata Sayyidina Abu Bakar ni buat macam ni. Dia basuh muka, dia basuh tangan dia hatta kada ya belum mankibai, sehingga nak sampai kepada dua ketiak dia. Dua ketiak dia, dua bahu. Kalau ikut nak sampai dua bahu, mankibai, dua bahu. Sampai macam tu, hampir sampai, dilebihkan kan. Dan kalau basuh kaki tu, dia kata sehingga rafa'a ila saqai ni, saqai ni dua betis, saqai ni dua betis. So nak ceritakan berkaitan dengan itmamul wudu. Ni Sayyidina Abu Bakar buat. Kita baca macam mana, main-main. Jangan main-main Takut tak sah satu hal, lepas tu tak sah tu teruk lah.
Kalau tak sah tu lagi teruk. Jangan sampai kita berwuduk sampai tak sah. Kena belajar macam mana nak nak berwuduk dengan betul. Kita sama baca kat situ. Wahadzal fi'lu ya'tabiru wasilatu li itmamil wudu'i. Ini ada perbuatan ya'tabiru yang diiktibarkan wasilah sebagai satu perantaraan li itmamil wudu'i, bagi menyempurnakan wuduk, allati takunu syartan, yang mana dia ni menjadi syarat li kamalati solati, bagi menyempurnakan solat. Inna solata, sesungguhnya solat, al-mu'addatu, yang ditunaikan, ma'al isbagil wudu'i, pada dengan ciri-ciri wuduk, qabluha, sebelumnya, tanha anil wuku'i sahiba, menghalang daripada melakukan orang melakukan pemiliknya, orang yang buat wuduk tadi tu, fil ma'asi, daripada buat maksiat. Ini fadilat. Kalau kita nak elakkan diri kita ataupun nak mengurangkan diri kita daripada buat dosa, maka perbanyakkan berwuduk. Berwuduk tu pula kena sempurnakan wuduk dengan sebaik-baik sempurna. Buat yang terbaik. Wuduk tu dengan terbaik. Allah sebut dalam Al-Quran, disebut inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu menghalang daripada perbuatan keji dan munkar. Macam mana solat nak dapat menghalang perbuatan keji dan munkar kalau wuduk pun tak sempurna. Allahu a'lam. Dia sebut fadail wudu, kelebihan wudu. Disebut kat situ al-wudu'u taharatun wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sampai situ cukup. Wudu itu ada penyucian, dan Allah suka orang-orang yang bersuci. Al-wudu'u was-salatu rak'ataini. Wuduk dan solat 2 rakaat, ba'dahu, dan selepasnya wuduk, sababani, menjadi 2 sebab lidukhulil jannah, untuk masuk ke syurga. Jadi ada satu hadis sebut, satu hari Nabi SAW di mi'rajkan oleh Allah Taala ke langit kan. Di Isra' dan di mi'rajkan ke langit untuk ambil kepaduan solat. Apa yang berlaku? Ketika Nabi Muhammad SAW ni berada di langit, Nabi dengar macam gaya Bilal ni berjalan. Kan? Nabi dengar macam gaya Bilal ni berjalan. Lepas tu bila habis je daripada bila Nabi balik je daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi tanya kepada Bilal, "Ya Bilal, semalam aku diisra'kan dan dimi'rajkan oleh Allah Taala. Ketika aku dimi'rajkan, aku dengar tapak kaki kau ni, gaya kau berjalan ni dekat dalam syurga. Apa kau buat?" Nabi tanya. "Ya Rasulullah, aku tak buat apa-apa melainkan apa yang kau ajar pada aku, apa yang kau suruh pada aku. Melainkan," dia cakap apa? "Melainkan aku ni lepas wuduk, setiap kali aku lepas wuduk, aku akan tunaikan solat 2 rakaat. Setiap kali wuduk aku akan tunaikan solat 2 rakaat. Yang mana perbuatan Sayyidina Bilal tadi tu, ulama ambil dan menamakan solat selepas wuduknya wuduk tersebut dengan nama solat wuduk. Solat wuduk. Kalau ikutkan solat tu solat mutlak lah. Kita nak sembahyang tu, solat itu disebabkan kita nak solat mutlak. Okey tu siapa nak ni buat banyak lepas wuduk banyakkan solat. Okey. Al-wudu'u sababul li raf'i darajati. Wuduk ini sebab kada diangkat darjat, wa mahwi sayyi'at, dan menghilangkan dosa, menggugurkan dosa. Yang keempat, yahmal wudu'i, menghilangkan dengan wuduk ini akan orang muslim min ainil wasihri, daripada penyakit ain dan sihir. Menggugurkan dengan wuduk ini kepada orang Islam daripada penyakit ain dan penyakit dan daripada sihir. Banyak wuduk, insya-Allah selamat daripada sihir. Al-wudu'u sababun lima ghfiratiz dzunubi. Wuduk itu sebab untuk mendapat keampunan daripada dosa. Akhirnya kita teruskan pada muka surat 150, yang mana disebutkan kat situ ma yurshidu ilaihil hadis, yang mana disebut inna hadzal ummah makhsusatun bil ghurratun.
Sesungguhnya umat ini dikhususkan dengan ghurratun, dengan cahaya, dengan anggota wajahnya, anggota wuduk yang bercahaya. Waktu waktu hajjulu minal wudu'i. Sama jugalah tadi disebabkan wuduk. Fadul wudu'i wa jaza'u, kelebihan wuduk dan balasannya azimun, sangat besar yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Al muwadhabatu 'alal wudu'i wa isbaghihi, khuturah tarku wudu'i. Boleh tulis dan hafal kat situ insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan jumpa, saya rasa cukup sampai situ untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada video yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.